Halo, kita bertemu lagi di Budget with Journal. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai cabaran menabung tahun 2021 yang saya akan buat sepanjang tahun ini. Semua cabaran saya sediakan pada binder note ini. Terdapat 3 episod untuk cabaran menabung 2021. Untuk episod yang pertama, saya akan berkongsi mengenai 5 cabaran menabung yang mudah. Cabaran menabung yang pertama ialah sinking fund. Sinking fund ini adalah dana yang dibuat untuk membayar hutang atau mengetepikan sejumlah wang secara berkala dan menggunakannya hanya untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, saya ingin menyediakan dana untuk percutian, perjalanan, dan juga Christmas. Untuk percutian, saya ingin mengumpul sebanyak 8.400. 8.400 saya bahagikan kepada 12 bulan. 1 bulan saya perlu mengumpul sebanyak RM700. Apabila saya dapat kumpul 700 dalam masa 1 bulan, saya akan warna 1 kotak. Untuk perjalanan, saya ingin mengumpul sebanyak 2.400. Sebulan, saya perlu mengumpul sebanyak RM200. Untuk Christmas, saya ingin mengumpul sebanyak RM1.200. Sebulan, saya perlu mengumpul sebanyak RM100. Dana untuk sinking fund, saya akan simpankan di dalam sampul ini. Untuk 2 minggu pada bulan Januari, saya baru sahaja mengumpul sebanyak RM280. Saya perlu mengumpul sebanyak RM420 lagi supaya saya dapat genapkan sebanyak RM700 untuk bulan Januari. Dan selepas saya dapat kumpul RM700, saya akan warna pada petak ini. Cabaran menabung yang kedua yaitu cabaran menabung selama 52 minggu. Di sini saya sediakan lembaran. Saya buat 52 petak dan setiap petak ini saya tuliskan dengan nombor ganjil 5. Contohnya, untuk 4 petak pertama saya tulis nombor 5. 4 petak yang kedua saya tulis nomor 10. Nomor 12 ini adalah kesalahan. Jadi, untuk 4 petak yang ketiga, saya tulis nomor 15. 4 petak yang terakhir pula, saya tulis nomor 65. Pada 3 Januari yang lepas, saya mendapat nomor 55. Jadi, nomor 55 ini adalah nilai dana yang perlu saya kumpul. Ini adalah tabung untuk cabaran menabung 52 minggu. Pada setiap hari Sabtu, saya akan mencabut nombor dari sini. Contohnya, saya mencabut nomor 5. Saya akan cari pada lembaran sini. Ada nomor 5, saya tulis tarik dan saya akan warnakan pada sekeliling petak ini.
Tabung yang saya gunakan berlainan dengan tabung pada tahun 2020. Simpanan kecemasan adalah sinking fund. Tujuan saya mengumpul simpanan kecemasan adalah untuk persediaan sekiranya saya memerlukan dana secara terdesak. Contohnya, kalau laptop saya rosak dan saya tiada duit, saya boleh keluarkan dana dari simpanan kecemasan untuk membantu saya membaiki laptop ataupun membeli laptop yang baru. Saya membuat lembaran ini untuk memudahkan saya mengenal pasti berapa jumlah dana yang saya dapat kumpul. RM100 untuk satu kotak. Apabila saya dapat kumpul 100, saya akan warna satu kotak. Cabaran menabung yang ketiga adalah cabaran menyimpan duit shilling. Untuk cabaran ini, pelajar dan juga orang dewasa yang bekerja maupun tidak bekerja boleh menabung dengan menyimpan duit shilling. Bagaimana kamu boleh menabung adalah dengan menyimpan semua duit shilling yang kamu terima. Sebagai contoh, kamu membeli barang di kedai dan di kantin dengan menggunakan duit kertas. Baki pula kamu dapat duit shilling. Duit shilling itu kamu perlu simpan di dalam tabung. Ini adalah tabung duit shilling saya yang saya sudah kumpul sejak 2020. Pada tahun ini saya akan mengumpul semula duit shilling yang saya terima dari membeli barang. Duit shilling ini saya akan kumpul sehinggalah penuh, baru saya masukkan semula ke dalam bank. Cabaran menabung yang seterusnya adalah mengumpul RM5 dan RM20. Bagaimana kamu boleh mengumpul RM5 dan RM20? Sekiranya kamu ada RM5 dan RM20, kamu perlu masukkan ke dalam tabung. Sekiranya kamu mendapat duit RM20 daripada ATM, kamu boleh masukkan ke dalam tabung ataupun masukkan ke dalam tabung sekiranya ada lebihan selepas digunakan. Ini adalah tabung saya untuk RM5 dan RM20. Saya menggunakan tabung daripada tahun 2020. Saya tidak tahu ada berapa jumlah yang saya dapat kumpul. Tetapi saya akan membuka kotak ini pada hujung tahun 2021 ataupun 2 tahun yang akan datang. Cabaran menabung yang terakhir adalah cabaran menabung sampul kewangan. Bagaimana kamu boleh mengumpul adalah dengan menabung lebihan kewangan yang ada dalam sampul kamu. Ini adalah dompet untuk sistem sampul yang saya gunakan. Dompet ini saya beli dari Amazon dan di dalam saya gunakan untuk menyimpan sampul saya. Saya ada sampul untuk makanan, pengangkutan, rumah dan diri, pemberian, keseronokan, makan luar, cabaran menabung, dan lebihan. Lebihan ini saya gunakan untuk menyimpan lebihan kewangan yang ada pada sampul yang lain. Contohnya, untuk perbelanjaan pada minggu pertama bulan ini, saya ada lebihan sebanyak RM4 untuk isi rumah dan juga RM2 untuk cabaran kewangan. Jumlah baki adalah sebanyak RM6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya hanya letakkan baki kewangan
ke dalam sini dan saya akan simpan sehinggalah pada hujung tahun ini. Sampai di sini sahaja untuk video hari ini. Anda boleh membuat cabaran menabung ini sesuai dengan situasi keuangan masing-masing. Sekiranya kamu suka akan video ini, tolong like dan juga subscribe kepada channel saya serta tekan lonceng supaya Anda boleh menerima notifikasi mengenai video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya mengenai Random and the Budget Mom Savings Challenge. Terima kasih. Bye-bye.